Kami akan bawakan kepada anda semua perbincangan mengenai perubahan emosi remaja. Apakah puncanya? Sekarang kita banyak dengar masalah sosial remaja, ada masalah ketagihan dadah, malah ada lagi masalah-masalah yang lebih serius daripada itu. Contohnya kehamilan luar nikah di kalangan remaja ini berlaku disebabkan oleh perubahan emosi mereka. Kita nak lihat bagaimanakah sebenarnya yang dikatakan perubahan emosi yang berlaku itu secara normal. Jadi hari ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, iaitu Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Ya, baiklah. Terima kasih. Doktor, boleh doktor terangkan bagaimanakah bentuk perubahan seseorang remaja itu yang dikatakan sebagai perubahan normal dari segi emosi dan juga dari segi fizikalnya? Ya, masa remaja ni sebenarnya masa transitions, masa transisi daripada kanak-kanak menjadi awal dewasa lah kan. Biasanya kita definisikan ni masa sekolah menengah lah, umur-umur masa sekolah menengah. Jadi masa ini memang remaja ni banyaknya ada perasaan curious, ingin ambil tahu, ingin mencuba. Kemudian kadang-kadang dia ada kalau dia perempuan dia ada suka dekat lelaki, dia yang gender yang berbeza kan. Jadi ini sebenarnya kalau diikutkan adalah satu perubahan emosi yang normal atau perlakuan sikap yang normal. Cuma dalam konteks ini mereka, saya rasa itu dari segi perkembangannya, tapi dari satu segi lagi, dari segi emosi, perkembangan emosi ini juga penting. Jadi perkembangan emosi ni mereka contohnya boleh mengawal kemarahan. Apabila mereka bertindak, mereka berfikir apa implikasi daripada perbuatannya. Jadi ini penting. Jadi apa yang di manakah terhasilnya pelakuan masa dia nak menyesuaikan diri masa remaja ini? Ini yang kita istilahkan attachment style, ataupun saya gunakan perkataan secure attachment atau dampingan yang selamat semasa mereka di awal remaja ataupun masa kanak-kanak lagi. Maksudnya ada secure attachment ini, ada satu figure atau satu entiti dalam hidup mereka. Siapa lagi kalau ibu bapa lah yang menjadi entiti ini. Jadi hubungan yang selamat dengan ibu bapa. Jadi mereka rasa di peringkat awal mereka rasa dihargai, mereka rasa mereka dihormati, makna pendapat mereka diambil kisah, dan ada feedback, maksudnya ada maklum balas daripada ibu bapa, dan keprihatinan emosi lah, kena ada empathy. Jadi antaranya lainnya, kalau anak-anak ni ada tekanan, ibu bapa tak boleh tolak ke tepi walaupun umur sekolah rendah contohnya, atau sebelum sekolah. Acknowledgement, maknanya mereka ada tekanan, ibu bapa kena acknowledge apa yang mereka ada. Jadi apa yang saya cakap ini sebenarnya adalah amat penting bagi membentuk satu sikap yang normal apabila mereka menghadapi remaja, menghadapi cabaran normal masa remaja itu sendiri. Okey, dalam perubahan emosi remaja ini, terutamanya apabila mereka beralih daripada kanak-kanak, selepas akhir balik mereka pergi ke alam remaja. Jadi mungkin ada berpendapat ada dua cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa. Pertama, ada yang mengatakan bahawa ibu bapa perlu memberi mereka sedikit kebebasan dan kelonggaran supaya mereka rasa lebih dihargai. Kedua, ada ibu bapa yang tidak bersetuju. Pada mereka perlu diberi arahan, dalam erti kata dikongkong. Adakah kedua-dua cara ini boleh dilakukan, dan apakah pro and cons kedua-dua cara ini? Sebenarnya apa yang perlu dibuat oleh ibu bapa, ilmu keibu-bapaan yang baik sebenarnya. Jadi ilmu keibu-bapaan atau good parenting knowledge, good parenting style ni adalah penting. Jadi antara dua ni kena ada keseimbangan. Itu yang paling penting, kesederhanaan. Jadi tapi kalau dilihat dari segi aspek psikologi, yang pertama itu lebih penting. Maksudnya bukan nak bagi bebas sebebas-bebasnya. Mereka kena ada kawalan dan sebagainya, sebab mereka masih, macam saya kata tadi, peranan mereka berubah daripada kanak-kanak kepada nak menjadi dewasa kan. Jadi ini remaja. Jadi kawalan tu satu. Jadi saya rasa kebebasan ni bukan absolute, tapi ada kawal selia. Contohnya kena ambil tahu siapa rakan mereka. Ibu bapa lah, maksud saya, kena ambil tahu siapa rakan mereka, apa mereka anak-anak ni buat di social media. Kerana kadang-kadang kita kena bagi otonomi, maknanya kebolehan kepada anak ni untuk membuat keputusan. Nanti kalau
dikongkong dengan amat sangat, nanti personality yang terbentuk dia akan menjadi seorang yang menjadi bergantung dengan orang lain. Mungkin apabila ibu bapa ataupun anaknya sudah besar, dia rasa tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kita tak mahu itu terjadi kan. Itu lebih buruk akibatnya. Jadi dia lebih cenderung kepada autonomi dan rasa saling hormat menghormati. Maknanya ibu bapa hormat perasaan anak-anak. Jangan macam kita kata, aku dah tua, aku dah banyak makan garam. Ini zaman dulu-dulu lah kan. Aku lebih tahu. Jadi sikap macam itu kadang-kadang dah tak begitu sesuai di zaman inilah. Jadi ibu bapa saya rasa kena ada ilmu keibubapaan yang baik untuk menangani anak mereka pada zaman ini. Bagaimana pula dengan pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial yang mana itu sering terjadi sekarang? Bagaimana ibu bapa boleh mengawal ekosistem ini? Kalau ibu bapa ni seorang sahabat yang baik kepada anak. Saya guna quote unquote sahabat. Jadi bukan peranan tradisional ibu bapa yang orang tua lebih tahu, orang tua semua betul. Jadi dengar pendapat dan sebagainya. Sebab anak-anak di zaman ini dah terdedah dengan sosial media, terutama dalam remaja ini. Jadi mereka perlu, kadang-kadang mereka dapat satu maklumat, mereka tak tahu. Jadi kalau sahabat mereka di luar ataupun dampingan mereka yang utama adalah sosial media, jadi dilontarkan dalam sosial media, jawapan yang diterima mungkin lebih negatif, lebih kurang baik untuk anak ini. Tetapi jika ibu bapa ni seorang sahabat yang baik pada anak mereka, orang pertama dia akan tanya berkenaan dengan apa kita panggil macam sexual education, pendidikan seks, kefahaman. Sebab umur remaja berubah, hormonnya berubah, emosinya berubah. Jadi banyak perubahan ni kalau tak dijawab dengan baik, dia akan, ibu bapa dapat pula rakan-rakan yang tidak baik, lebih teruk akibatnya lah, lebih berisiko. Jadi ibu bapa kena jadi sahabat. Selain pada itu, berkenaan dengan sahabat kepada anak-anak ni, ibu bapa juga kena tahu di zaman ini tak boleh ambil tak kisah siapa kawan dia, baik di alam nyata atau di alam maya. Sebab kadang-kadang itulah, kalau mereka tertekan, anak-anak remaja ni tertekan, kalau ibu bapa ni bukan seorang sahabat, bukan seorang pendengar yang baik, seorang yang menerima hakikat ataupun acknowledge anak ni punya masalah, anak ni akan cari orang lain. Dan kalau cari orang lain yang kaunselor, okey lah. Yang terlatih, yang baik, rakan sebaya yang baik. Tetapi kalau dapat rakan-rakan tak baik, ini yang boleh terjebak dengan perlakuan yang kurang baik, macam disebut pasal dadah, dengan masalah kemahiran luar nikah dan sebagainya, ataupun mak rempit dan sebagainya kan. Jadi ibu bapa tu kena tukar role zaman ini. Maksudnya kena jadi sahabat juga kepada anak tu. Bercakap mengenai masalah sosial tadi, dadah, kehamilan luar nikah, mak rempit dan sebagainya. Apakah rawatan yang boleh dilakukan untuk merawat remaja ini? Mereka ni kalau dilihat apa yang kita katakan tadi, ada elemen sosial juga masalah itu. Jadi dari segi aspek sosial juga kena di empowerkan atau dipertingkat keupayaan itu dari sama ada oleh masyarakat, pihak berwajib kepada ibu bapa dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, saya rasa dari segi psikologi juga mereka ni ada masalah psikologi. Yang utama macam saya kata tadi adalah dampingan yang selamat ataupun secure attachmentnya tak ada di situ. Jadi di peringkat awal, apabila nampak perlakuan yang kurang sihat, ibu bapa bukan menghukum, macam contohnya, ataupun zaman dulu kita buang sekolah contohnya, itu tak menyelesaikan masalah, ataupun letak mereka menggunakan elemen undang-undang semata-mata. Contohnya letak dalam sekolah yang tak baiklah, dia akan timbul stigma, label. Jadi daripada punca mungkin masalah psikologi yang boleh dibaiki di peringkat awal, dah menjadi seorang yang 1 tahun 2 tahun kemudian menjadi lebih sukar. Jadi kena ada kaedah kaunseling, ini amat penting. Jadi kaunseling ni contohnya menjadi pendengar yang baik, tidak ada membuat penghakiman ataupun non-judgmental. Kemudian kita kena empathy, memahami, bukan memahami dari aspek kita pendengar, kita memahami dari aspek orang yang memberitahu pada kita, remaja ini, anak-anak kita ni, ataupun anak murid kita ni. Kalau cikgu ni perlu ada kemahiran kaunseling juga, walaupun bukan guru kaunseling, tapi semua cikgu perlu ada sikit sebanyak ilmu menangani, kalau ada lihat anak murid macam mana cara nak
tegur dengan baik supaya tidak nampak confrontational, supaya nampak bila kita tegur tu macam supportive, bukan menyisih, bukan memarahi sahaja. Tetapi kalau kita lihat apa yang ada dalam diri remaja ini adalah satu sifat memberontak. Dia sering berlawan dengan apa yang ada di sekeliling, mak bapak, ibu bapa, guru dan sebagainya. Ada orang, contohnya cikgu-cikgu, dia dah give up dah. Dah bagi nasihat banyak dah, tak jadi. Mak bapak pun dah bagi nasihat banyak pun dah tak jadi. Akhirnya dibiarkan remaja-remaja ini. Bagaimanakah situasi ini kita boleh tangani? Ya, kadang-kadang ini yang paling saya bimbangi juga, sebab ada, ini saya sentuh sikit, penyakit mental yang boleh mengganggu gugap pembesaran ataupun proses pembelajaran dan juga akhirnya tingkah laku kanak-kanak ni. Contohnya penyakit yang kita panggil ADHD, attention deficit. Jadi mereka ni mungkin bukan, ini satu penyakit boleh diubati, tapi kalau dibiarkan mereka macam tidak dengar cakap, mereka akan macam nampak melawan dan sebagainya, ataupun mereka mungkin ada kemurungan juga, depresi. Zaman ni banyak sebab ibu bapa tekanan nafkah yang tinggi, nak mencari nafkah, puncanya stres sebab tak dapat kewangan yang cukup, tak dapat sokongan tempat kerja, contohnya ibu bapa. Jadi bila balik rumah, hubungan anak tak baik dan sebagainya. Jadi anak jadi kemurungan, tak dapat belayan kasihan daripada ibu bapa. Jadi ini satu daripada keadaannya. Jadi bila keadaan seperti ini, perlu dapat rawatan yang lebih menyeluruh. Maknanya mendapat assessment daripada kaunselor, dan juga daripada psikiatris, mungkin daripada hospital, dan di peringkat awal lagi ianya perlu ditangani sebelum menjadi lebih serius lagi masalah itu. Okey, mungkin sedikit kesimpulan yang doktor boleh berikan berkenaan dengan perubahan emosi remaja, apa puncanya? Mungkin secara ringkas doktor boleh berikan. Zaman sekarang ni ibu kita lali, maksud saya kita ni, saya lah tu ibu bapa dan sebagainya, dan mungkin lali, itulah kita mencari rezeki dan sebagainya. Jadi kita kadang terabaikan anak kita. Jadi kita kena ada, ini saya rasa nak mencegah. Jadi kita kena ada quality time. Ada masa yang bernilai dengan anak. Masa cuti sekolah ni, ambilkan kesempatan tu. Kalau boleh lah, beberapa hari ambil cuti dengan anak, berseronok, quality time. Selain daripada, ibu bapa kena jadi role model, contoh yang terbaik. Sebab ini pembelajaran yang paling efektif adalah role model. Dan ibu bapa tak boleh menepis mata-mata permasalahan anak. Kena memahami anak tu dan acknowledge ataupun mengambil perhatian apa yang anak tu cakap, supaya anak tu tak rasa apa yang dia cakap tu tak dihargai atau diri mereka tidak dihargai, permasalahan mereka tidak dihormati. Okay, maksudnya kita kena memperkasakan peranan ibu bapa, guru dan juga masyarakat setempat lah. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Ketua Jabatan dan Pakar Perunding Kanan, Jabatan Perubatan Psikologi, Pusat Perubatan Universiti Malaya, dan sudi bersama dengan kami pada hari ini untuk kita bercakap mengenai perubahan emosi remaja, apakah puncanya. Baiklah.